Bab yang ke-50, babu ma jaa fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan hadis yang datang mengenai bekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wa bi qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Humaid qala su'ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu an kasbil hajjam faqala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah fa amara lahu bi sa'aini min ta'am wa kallama ahlah fa wada'u anhu min kharajih wa qala inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijama aw inna min amthali ma tadawaitum bihi al-hijama. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau ditanya mengenai upah berbekam. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berbekam. Ni kenapa orang tanya pasal, maksudnya pendapatan bekam, orang berbekam, pendapatan tu macam mana? Sebab kerana dalam hadis lain Nabi ada bagi tahu bahawa kasbul hajjam khabith. Maksudnya pendapatan tukang bekam ni pendapatan yang rendah. Yalah kan kerja ni ada macam-macam. Ada kerja yang orang pandang tinggi, ada kerja yang orang pandang rendah. Tapi dari segi ni semua halal. Tapi Nabi ada bagi tahu antara kerja yang macam rendah ialah kerja tukang bekam. Ialah macam dia terlibat dengan benda kotor kan. Ambil darah kotor kan, keluarkan darah kotor orang. Tapi halal tak halal? Sebab itu Nabi dia bagi tahu maknanya kasbul hajjam khabith. Maknanya pendapatan orang tukang bekam ni rendah, pendapatan tu rendah. Ialah contoh macam kita nak mudah faham, maafkan saya tapi kadang ialah satu kadang orang yang macam orang kerja ambil sampah kan. Orang kerja macam contohnya orang kerja angkat-angkat sampah kan, dia jual. Kadang kita pandang rendah perbuatan tu, tetapi sebenarnya selagi halal boleh. Jadi itu saja. Tapi kadang-kadang bila orang tu orang tinggi, kalau orang yang hebat, orang yang dipandang tinggi, kalau dia buat macam tu orang akan pandang rendah dia. Jadi Nabi nak bagi tahu kalau orang yang orang pandang hormat, maka jangan buat kerja tu. Jangan buat kerja tu. Kan? Jadi kadang tak sesuai, tak apa sesuai. Jadi itu. Jadi sampaikan orang tanya pada Anas bin Malik, beliau ni sahabat Nabi, macam mana dengan pendapatan berbekam ni? Beliau kata bahawa Rasulullah sendiri pernah berbekam. Baginda sallallahu alaihi wasallam dibekam oleh Abu Taibah, Sayyidina Abu Taibah radhiyallahu anhu. Abu Taibah ni hamba Abu Taibah ni ialah satu orang hamba zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Asal nama dia Nafi', ada kata nama Nafi' nama dia. Sesudah itu baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya diberikan kepada Abu Taibah 2 sa' makanan, iaitu berupa kurma. Diberikan kepada dia 2 sa' kurma. 2 sa' ni maknanya 2 gantang. Lepas dia itu Nabi perintahkan supaya Abu Taibah ni diberi upah 2 gantang kurma. 2 gantang kurma. Baginda SAW juga berbincang dengan Tuan Abu Taibah supaya dia mengurangkan jumlah pajak yang perlu dibayar oleh Abu Taibah. Akhirnya mereka mengurangi jumlah pajaknya. Okey. Jadi Nabi SAW, Abu Taibah ni Nabi bagi pada dia upah berapa? 2 gantang. 2 gantang kurma. 1 gantang kurma berapa lebih kurang? 1 gantang bersamaan dengan 4 cupak. 1 gantang bersamaan dengan 4 cupak. 1 cupak sekitar lebih kurang 700 gram. Maka 1 gantang ialah bersamaan dengan hampir 3 kg. Jadi Nabi SAW bagi pada dia kurma seberat lebih kurang seberat lebih kurang hampir 3 kg lebih kurang. Maknanya 2 gantang bagi pada dia. Dan lepas tu Abu Taibah ni hamba. Oleh kerana dia ni hamba, dia ni bekerja cari pendapatan, dan tuan dia letakkan syarat setiap hari supaya Abu Taibah ni bila kerja setiap hari kena bayar pada tuan dia 3 gantang kurma. Satu hari 3 gantang. Faham ke tuan-tuan? Abu Taibah ni kerja, dia ni hamba, dia ada tuan dia. Jadi dia ni bekerja dengan orang lain. Tuan dia letakkan syarat, kalau kau nak kerja dengan orang lain boleh, tapi syarat dia setiap hari kau kena bayar pada kami sebahagian pendapatan kau tu bagi pada kami. Tapi tuan dia letak tinggi juga, satu hari kena bagi 3 gantang kurma dekat tuan dia. Sebab zaman dulu diorang dapat upah bukan macam kita sekarang upah duit. Zaman dulu dapat upah per hari. Dan juga upah zaman dulu ialah makanan, kurma. Jadi
tuan dia letakkan syarat satu hari kena bagi apa? 3 gantang kurma. Sedangkan kadang Abu Taibah dapat sikit je. Tu lepas tu Abu Taibah ni dalam riwayat lain sebutkan dia mengadu dengan Nabi. Dia tu, "Wahai Rasulullah, tolonglah cakap pada tuan saya." Tuan dia pun sahabat juga Islam. Supaya pujuk tuan saya kurangkan sikit saya punya bayaran. Pajakan tiap hari tu kurangkan sikit. Nabi pun pujuk tuan dia. Oleh kerana Nabi dah bagi recommend, nak tak nak tuan dia terima lah. Jadi daripada 3 gantang kurang 2 gantang. Mereka kurang segantang jadi 2 gantang. Jadi berkat daripada recommend Nabi SAW. Okey, baik. Maka kata Rasulullah SAW, sebaik-baik cara untuk kamu berubat adalah dengan berbekam. Ataupun perawi ada sikit ragu, syak, berbekam adalah sebaik-baik proses berubat untuk kamu semua. Jadi antara perubatan yang terbaik ialah dengan berbekam. Jadi sewajarnya orang Islam setiap dari kita daripada masa ke semasa ada bekam, tapi jangan selalu sangat. Jangan selalu sangat. Ada ditulis dalam kitab bahawa berbekam ni ialah paling kurang setahun sekali ataupun baiknya 6 bulan sekali. Kalau lagi banyak, jangan banyak sangatlah, jangan banyak sangat. Ni dalam kitab tulislah, jangan kitab. Paling kurang bekam 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Ataupun paling kurang setahun tu sekali. Bekam. Dia antara amalan yang sunnah. Amalan yang sunnah ni. Jadi dalam hadis ni maknanya Nabi sendiri bagi tahu kan. Bukan saya bagi tahu, bukan orang lain bagi tahu, dan bukan mana-mana doktor bagi tahu. Yang bagi tahu ni Nabi SAW. Dan Nabi bagi tahu daripada Allah Taala. Apa dia? Maknanya perubatan yang paling terbaik ialah apa? Berbekam. Maka sewajarnya setiap orang Islam daripada masa ke semasa kena ada bekam. Cuma janganlah selalu sangat. Tapi ada lakukan berbekam. Baik, sambung. Wa bi qala haddatsana Amr bin Ali qala haddatsana Abu Daud qala haddatsana Warqa bin Umar an Abdul A'la an Abi Jamilah an Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajam wa amarani fa'ataitul hajjam ajrah. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dan menyuruh aku untuk memberikan upah bekam. Lalu aku memberi upahnya kepada tukang bekam itu. Sebab kerana Sayyidina Ali kan duduk dekat dengan Nabi, duduk sebelah rumah Nabi, kerana Nabi SAW suruh Sayyidina Ali bagi upah pada tukang bekam tu. Baik. Wa bi qala haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Abdah an Sufyan ats-Tsauri an Jabir an Asy-Sya'bi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama 'ala al-akhda'in wa bainal katifain wa a'ta al-hajjama ajrah walau kana haraman lam yu'tih. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam di 2 urat sisi tengkuk dan di antara 2 bahu. Di antara 2 urat sisi tengkuk dan antara 2 bahu. Lepas ni saya tunjukkan. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberi upah kepada tukang bekam itu. Jika berbekam itu haram, baginda sallallahu alaihi wasallam pasti tidak memberi sebarang upah. Maknanya kalau berbekam boleh ambil upah. Berbekam boleh ambil upah, tak ada masalah kan? Sebab kerana ada orang sangka bila Nabi kata berbekam ni macam bukan, Nabi kata upah bekam tu tak baik, ada orang ingatkan haram. Dia tak haram, cuma nak bagi tahu pekerjaan tu. Pekerjaan tu. Tetapi amalan berbekam adalah sunnah. Baik. Okey, Nabi bekam kat mana? Nabi bekam dekat sini. Ni sini tepi ni, dekat sini. Tepi tengkuk ni belakang ni. Kan yang satu tengah tu, belakang tengkuk kat sini. Nabi bekam satu. Dan satu lagi belakang bahu kat mana? Dekat ni kena tunjuk. Kena tunjuk Cikgu Mizi. Minta bantuan Cikgu Mizi. Saya nak tunjuk. Nabi bekam, Cikgu Mizi ngadap sana. Tak, Cikgu ngadap sana. Tak, Cikgu maaf. Saya nak tunjuk je. Okey, Nabi bekam satu sini, 2, satu lagi kat sini. Sini. Satu sini, 2, satu sini. Ni dalam hadis ni Nabi bekam. Baik, terima kasih Cikgu. Baik, jazakallah khair. Okey, baik. Okey, jadi Nabi bekam kat situ. Okey, wa bihi qala haddatsana Harun bin Ishaq qala haddatsana Abdah an ibni Abi Laila an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman fahajamah wa sa'alahu kam kharajuk faqala 3 asu' fawada'anhu sa'an wa atahu ajrah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil seorang tukang bekam. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam pun dibekam dan bertanya kepada tukang bekam itu,
berapakah pajak yang kamu perlu bayar daripada tuanmu? Tukang bekam itu menjawab, 3 sok. 3 sok, 3 gantang. Dia punya pajak dia, satu hari kena bayar. Selepas itu pajak tukang bekam itu dikurangkan 1 sok, iaitu sehingga menjadi 2 sok. Dan Rasulullah SAW memberinya upah sebanyak 2 sok. Ini sebenarnya ini riwayat yang sama dengan tadi itu, iaitu yang dimaksudkan dalam hadis ni iaitu Abu Taibah tu. Abu Taibah, Nabi kata satu hari kena bayar berapa pada tuan? Dia kata 3 sok. Nabi pun bincang dengan tuan dia supaya kurangkan, akhirnya jadi 2 sok sahaja. Baik. Wa bi qala haddatsana Abdul Quddus bin Muhammadin Al-Attar Al-Basri qala haddatsana Amr bin Asim qala haddatsana Hammam wa Jarir bin Hazim qala haddatsana Qatada an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'in wal kahil wa kana yahtajimu li 17 wa 19 wa 21. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam di 2 urat sisi tengkuk dan antara 2 bahu. Ni tadi dah tunjuk dah. Ni tadi telah ditunjukkan di mana tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam. Baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam berbekam pada tarikh 17, 19 dan 21. Ini antara tarikh yang disunatkan berbekam. 17, 19 dan 21. Sebenarnya tuan-tuan, poin dalam hadis ni ialah sunat berbekam tengah bulan. Tengah bulan, antara tengah bulan tu dalam lebih kurang 11 hari bulan sampailah ke sebelum dalam 21, 22, 23 tu, sampai situ. Tengah bulan. Awal bulan tak digalakkan dan akhir bulan pun tak digalakkan. Bulan yang dimaksudkan di sini bulan Islam Qamariyah. Contohnya 1 sampai lebih kurang 1 sampai 10 hari bulan tak digalakkan bekam. Dan juga akhir bulan lebih kurang dalam 24, 25, 26, bila hari dah bulan gelap, hari dah mula gelap bulan, maka tak disunatkan berbekam. Nak bekam bukan tak boleh, tapi tak digalakkan. Kenapa? Para ulama ada sebutkan, macam Ibnu Qayyim menulis bahawa pada tengah bulan, awal bulan dan akhir bulan, darah seseorang itu ialah sejuk, maka waktu tu tak disunatkan bekam. Tapi bila dah makin naik bulan, pergi menuju tengah bulan, lagi-lagi bila time bulan purnama, dan sehingga bulan purnama tu makin berkurang, maka waktu tu darah panas, waktu tu bagus bekam. Waktu tu digalakkan berbekam. Jadi kalau nak bekam, boleh pilih tarikh 15, 17, 19, 21. Itu disunatkan bekam. Dan digalakkan juga tarikhnya ialah pada tarikh tarikh yang digalakkan pada tarikh yang ganjil, 17, 19, 21. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Ishaq bin Mansur qala anba'ana Abdul Razzaq an Ma'marin an Qatada an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa murimun bimalalin ala dhahril qadam. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam di bahagian atas telapak kaki. Ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam keadaan ihram di tempat yang bernama Malal. Malal yang tempatlah antara Mekah Madinah. Tempat yang dia tak jauh daripada, tempat itu tak jauh daripada kota Madinah. Nabi SAW berbekam. Nabi bekam kat ni, kat kaki. Nabi bekam dekat kaki, bukan kat tapak kaki, dekat atas tapak kaki. Bukan telapak kaki tau, dekat atas tu, atas tapak kaki. Maknanya kan kita pijak, bukan tempat pijak, atas ni Nabi bekam kat situ. Dan waktu tu Nabi bekam dalam keadaan berihram. Maknanya ketika ihram tak salah berbekam. Maknanya tidak melanggar pantang larang ihram berbekam.